Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dalam channel saya, iaitu Abang Divet, kemahiran untuk semua. So that video yang last lalu saya dah tunjuk berapa kaedah ataupun equipment audio dan mic yang kita perlukan untuk PDPR ataupun online class, yang sesuai untuk online class, iaitu dengan rate harga yang cakap yang sesuai lah, tidak terlampau mahal, tapi dia barang tu berguna mempunyai kualiti lah, kan. Bab orang kata sesuai untuk rakyat marhain, kan. Okay, so untuk hari ni pula kita akan teruskan dengan penggunaan kamera. So kamera merupakan satu equipment yang penting untuk memastikan kita punya PDPR berjalan dengan lancar. Lagi-lagi sebagai seorang pensyarah ataupun seorang guru, kamera ni memainkan peranan supaya student dapat nampak kita dengan lebih jelas dan lebih menarik lah. Okay, so that dekat sini saya akan tunjukkan beberapa kamera yang sesuai. Sama ada kita nak pakai kamera yang dia memang ada pada laptop kita, okay, webcam, ataupun kita pakai yang kamera saya tengah pakai sekarang ni, DSLR. Macam mana nak connect dia apa semua, saya akan ceritakan sebentar lagi. Dan ataupun kita pakai webcam yang di luar, okay, outer webcam. Okay, tapi macam mana kalau nak pakai kamera-kamera lain? Boleh, nanti saya akan terangkan. Dan macam mana nak gunakan phone sebagai webcam kita. Okay, kamera yang pertama kita adalah webcam daripada laptop kita sendiri. So, kita tahu kebanyakan semua semua laptop ada webcam dia. So, kalau kita tengok tadi, yang ini saya pakai webcam saya daripada laptop saya, iaitu laptop Fujitsu. So that laptop ni dia setiap laptop ada dia punya webcam dia masing-masing. So that dia kalau kita tengok tadi dengan saya pakai DSLR dengan pakai webcam ni, dia ada berbeza sedikit dari segi dia punya transition warna, dia punya wide angle, dia dengan dia punya pencahayaan belakang. So kalau kita tengok, kalau kita pakai kamera ni, cahaya dia flow macam mana, temperature cahaya dia memainkan peranan juga sebenarnya. So that sebenarnya pada kamera webcam yang dah ada pada laptop sekarang ni, semua kualiti dah okey lah. Semua pakai 1080p lah, kan. So kualiti dia dah cukup lah sebenarnya. Tapi misal kata kalau kita nak buat lagi menarik, gambar kita lebih jelas, ataupun kita nak pakai kamera kita ni, kita nak mengajar tu membelakangi laptop, membelakangi laptop, so that macam mana kita nak, takkan kita nak pusing kat laptop tu, so that agak jauh, kan. So that kita kena pakai kamera lain lah, kan, output punya kamera untuk untuk nampakkan lebih jelas lah, lebih cantik. So that ini adalah pada kamera laptop saya sendiri. Okay, so that ini adalah normal lah. Okay, so that lepas ni, yang kedua kita tengok kepada kamera webcam yang luar punya. Ini adalah kamera luar saya, yang saya webcam yang luar lah yang saya pakai. Yang ini yang saya pakai sebagai kamera kedua saya lah. Biasa kamera ni saya banyak gunakan sebagai sebagai atas untuk kita tengok kalau kita ada menulis ke apa, so untuk student nampak apa yang kita tulis, apa yang kita nak nyatakan. Kira macam kamera saya gunakan untuk whiteboard lah, kan. So that kamera ni 1080p dia punya kualiti. So that memang bagi saya berpuas hati lah kalau pakai yang ni. Dia punya rate harga tak mahal. Kalau kita tengok webcam, ada yang harga sampai beratus pun ada, iaitu memang betul-betul cantik dan dia ada sekali dengan audio lah. Macam saya beli ni pun ada sekali dengan audio, tapi saya dah test audio dia memang tak beberapa menarik lah. Kalau kita rakam dari satu jarak yang jauh, dia tak dapat tangkap lah. Kita kena ada satu suara yang kuat untuk dia dapat tangkap. Tapi untuk video cam yang ini, dia memang cantik. Okay, sekarang ni saya akan tukar video cam. Sekarang ni saya pakai yang laptop punya, saya akan tukar kepada ni. Kita tengok hasil dia macam mana. Okay, ini adalah hasil saya pakai webcam yang bahagian luar saya. Okay, kita tengok dia punya kualiti dia quite berbeza dengan yang dah ada sedia dalam laptop. Dia punya wide angle,
Okay, dan dia punya temperature warna dia agak berbeza sedikit So that cumanya yang bestnya bila kita pakai webcam luar ni, kita boleh letak kedudukan yang berbeza. Itu yang sangat-sangat menarik lah. Kita boleh letak mengikut kesesuaian kita lah kan sebenarnya. So that the rate harga untuk webcam macam ni tak mahal. Okay, yang ni saya beli di Shopee dalam harga 80 ke 100 je lah kan. Ada lagi murah sebenarnya, tapi kita tengok dengan dia punya resolution dia tu, quality resolution dia tu adakah sesuai ataupun tidak. Kalau resolution dia 3 angka memang sangat tak sesuai lah. So kita kena dapatkan resolution dia 4 angka, paling kurang pun 1080. Kalau dapat pergi 4K ke apa ke is lagi bagus lah kan. So that itu adalah menggunakan webcam luar. Macam mana kalau kita nak gunakan kamera macam ni lah, kamera kecil, GoPro ke kan. Saya punya ni bukan GoPro lah. Ini adalah action cam. Ataupun pakai kamera yang basic macam ni lah. Macam ni, okay, macam ni. Canon PowerShot A330IS. Okay, macam ni Canon macam ni. Okay, saya cakap siap-siap tak boleh. Okay, tak boleh. Sebab apa saya cakap? Sebab dia tak ada output data. Okay, kalau nak gunakan kamera macam ni, contoh macam handycam ke apa kan, sebagai kita punya webcam, pastikan kamera yang kita nak pakai tu ada lubang HDMI. Ada HDMI output. Tak kisahlah mini ataupun HDMI normal ataupun mini HDMI. Kita kena ada output ni. Macam kamera ni, dia hanya pakai dia ada kabel data standard sahaja. So memang tak sesuai. Okay, so that adakah kita cucuk-cucuk boleh guna untuk apa nama? Boleh guna sebagai webcam? Tak juga. Dia ada satu equipment lain yang kita panggil, iaitu video capture. Okay, macam semalam saya cerita, macam hari tu saya cerita adalah audio capture, audio card. Yang ini ada panggil video capture ataupun video card. Okay, dia ada dua, ada kat saya ni ada dua jenis lah. Okay, tetapi daripada company yang sama. So, yang ini adalah video capture ataupun video card. Kat saya ni satu lagi ni pun adalah video card. Okay, so kita kena, apa yang kalau kita pakai kamera luar kan, so apa sebenarnya yang kita ada dengan video card ni adalah kita gunakan HDMI pada output dia tu akan cucuk pada video card, dan video card kita ni akan cucuk kepada laptop kita. Kita akan terus guna mana-mana kamera yang ada HDMI untuk digunakan sebagai webcam. Kebiasaannya saya gunakan video card ni kepada biasa kamera-kamera kawan saya lah, yang mana pada webcam ke apa, kita pakai video card ni. Tetapi video card ni ada kekurangan dia sedikit lah. Okay, macam macam kita tengok video card yang ini dia kecil sikit, so that dia tak berapa support kalau high quality. Tapi kalau yang pakai yang ini, yang besar ni, okay, dia agak support sikit lah. Dan tetapi bila pakai yang besar ni, kelemahan dia adalah dia ada, kita kena pakai dia punya DC dia, ataupun kena pakai output punya output punya power. Okay, so that itulah kekurangan pakai video card yang besar ni. Dia boleh cover lagi cantik lah. Yang ni boleh cover 1080. Lepas tu 4K pun boleh cover. Kalau macam ni boleh cover 1080 juga. Okay, tetapi kelemahan yang besar yang ada pada video card ni ataupun video capture ni adalah, satu kelemahan dia, apa yang ditayangkan dekat dalam kamera, okay, apa yang ditayangkan dalam kamera itu yang akan keluar. Okay, termasuklah dengan menu-menu display keliling tepi tu ada simbol-simbol, itu yang akan keluar. Okay, sebentar lagi saya akan tunjukkan kekurangan kenapa kita pakai benda ni. Saya akan cucuk dengan DSLR saya. Kita akan tengok sama-sama apa kekurangan kita pakai video capture ni. Okay, so kita bertemu kembali lah. Okay, yang ni adalah saya pakai dengan video card tadi, ataupun video capture tadi. Yang ni lah saya pakai dengan yang kecil tadi. So that apa kelemahan je bila kita pakai video card ni adalah dia akan rakam semua. Termasuklah kalau macam saya setting kamera saya ni, dia ada focus punya point kan. So focal point 4 segi ni pun dia akan
masuk sekali dalam ni. So sebenarnya apabila kita pakai video card ni, sebenarnya kita kena pastikan kamera kita ataupun kamera ataupun video cam kita ke apa yang kita nak pakai, kita boleh hilangkan display keliling dia tu. Okey, sebagai contoh kalau saya tekan kamera saya untuk kita ni, okey, dia akan keluar apa yang ada pada menu skrin ni. Macam saya tengok semua, ini adalah menu dia. Kalau saya nak pergi balik, okey, dia akan capture apa yang dia tayang pada display skrin kamera kita tu. Okey, boleh pakai, tapi inilah kekurangan dia sebenarnya. So that kalau macam kita gunakan untuk buat ABM ke apa, boleh, tak ada masalah. Cumanya kita kena banyak buat kerja editing sikit lah kan, untuk edit-edit, untuk buang yang tak patut lah, macam part segi ni apa semua So dia berbeza sedikit di situ kalau kita pakai kamera biasa. Lepas tu kita pakai dengan video capture. So macam mana kalau kita pakai DSLR tu sendiri? Okay, DSLR tu sendiri tak ada masalah. Okay, so saya agak tidak selesa saya pakai video ada 4 segi ni. So saya akan tukar kembali kepada saya punya webcam yang standard. Okay, so ini adalah saya punya Canon DSLR So saya pakai kat sini ada EOS 600D. Pasal kat ni ini adalah kamera yang saya berpuati lah. Saya buat webcam ke, saya guna untuk learning ke, saya untuk buat shooting ke, buat setakat ni ini yang betul-betul menarik bagi saya lah. Melainkan kita ada lens nak tukar, tak ada masalah. Memang cantik. So that macam yang sebelum-sebelum ni video saya banyak pakai benda ni. Okay, kita pakai DSLR. Untungnya pakai DSLR ni, sama ada kita pakai video card dengan DSLR, dia akan nampak part segi tu. Tetapi bagi kamera DSLR daripada Canon ke, daripada Sony ke, kebanyakan dia akan sediakan satu hardware di dalam internet. Boleh download sendiri hardware tu type je dalam Google, iaitu DSLR jenama apa, webcam. So nanti ada hardware tu kita downloadkan dalam laptop kita. So nanti kita akan cucuk dengan data kabel kita, cucuk pada laptop, kita boleh guna sebagai webcam kita. Okay, so macam mana nak dapat DSLR? Okay, DSLR ni, yes, kita tahu macam-macam. DSLR ni ada banyak sangat model. So macam saya ni, yes, memang DSLR ni harga sangat mahal lah. Tapi saya beli ni second hand. Kalau saya beli dalam last saya beli second hand yang ni 2,500. Rate macam tu lah, 2,500 ke 2,300. Tapi dia punya ni memang cantik. Yang saya beli ni hanya tak ada getah penutup ni sahaja. Kebanyakannya berfungsi macam biasa lah. Dia ada screen, ada screen semua. Okay, so saya on kan. Okay, dah ada screen apa semua So that mana nak dapat DSLR yang second hand yang murah, yang saya satu boleh cadangkan dan tempat saya beli ni, okay, iaitu di kalau type dalam Facebook ataupun type dalam Google, type situ DSLR kamera DSLR Shah Alam. Okay, dekat situ dia ada jual kamera second lah, tapi yang masih lagi berkualiti dan masih boleh diguna pakai lah. Okay, so bila kita ada DSLR ni, bukan sekadar kita boleh buat webcam je, kita boleh buat shooting untuk video ke apa semua. Dan saya cadangkan beli DSLR yang ada screen. Okay, DSLR yang ada screen. Ada je DSLR yang tak ada screen, tapi macam kita nak buat untuk video shooting ke, ataupun kita nak buat webcam, kita nak nampak kita punya angle sesuai ataupun tidak tu kan. So that itu adalah sangat-sangat penting lah. Okay, so saya cadangkan beli DSLR yang ada screen lah. Itu adalah memang sangat-sangat bagus. So macam mana kalau kita pakai DSLR? Kita tahu DSLR ni pakai bateri. Kalau kita pakai webcam, kita akan buka dalam satu tempoh yang lama, sejam, 2 jam ataupun 3 jam. So macam mana kita nak bateri dia nak cover, ataupun tukar saja? Tak. Kat sini kita ada dummy bateri. Okay, saya tunjuk kat sini.
Okay, yang kat saya ni adalah dummy bateri untuk DSLR Canon. So dummy bateri So dummy bateri ni dia akan bagi jual satu set dengan plug ni, dengan dia punya power. So apa yang kita hanya cucuk dummy bateri ni dengan power dia dan cucuk masuk DSLR. So nak pakai 24 jam pun boleh sebab dia pakai power 24 hours lah. Kalau lagi kita tak padam lah kan switch tu kan. So itulah sebenarnya. Untuk dummy bateri ni pula agak sukar sikit nak jumpa dekat kedai sebenarnya. Memang agak sukar. Saya beli ni di Shopee dan bukanlah kalau kita tengok Shopee harga di kalau kita tengok harga tempatan, harga dalam Malaysia quite mahal sikit lah. Ada yang cecah sampai 200, 100.5 pun ada. Tapi untuk dummy bateri ni kalau saya beli ni adalah dekat China, Shopee China, dalam rate dia dalam 70 ke 50. Tapi alhamdulillah lah, saya dah pakai hampir setahun lebih. So memang sangat-sangat bagus. So apabila kita pakai data kabel tadi, kita boleh gunakan sebagai webcam. Okay, so selepas ni saya akan tunjukkan macam mana kalau kita nak pakai phone kita ni sebagai webcam. Okay, so kita kembali semula lah. So ini adalah beza kualiti kita pakai DSLR. Okay, nampak kualiti dia. Dia punya temperature cahaya dia sama, dia punya sharpness dia berbeza. Itulah berbeza sebenarnya kalau kita pakai webcam, output webcam dengan DSLR. Macam mana kita gunakan telefon? Okay, untuk guna telefon, dia bermacam-macam cara. Sama kita cucuk plug ataupun terus pada komputer pun ada, kena download software dia. Tapi saya ada satu software yang wireless yang sesuai digunakan sebagai webcam. Okay. Software ni dipanggil iVcam. Anda kena download dekat dalam komputer dan anda kena download dalam Google Play ataupun Google Store, App Store dalam handphone lah. Okay, sekarang ni saya akan tunjuk kat anda. Saya akan beralih lagi video. Okay, tengok kualitinya berbeza kita pakai handphone. Okay, saya akan pakai saya punya tab Samsung Tab dan saya punya Samsung Galaxy S6. Okay, ini adalah saya pakai saya punya Samsung Tab. Okay, Samsung Tab. Okay, so ini dia hanya pakai wireless saja. Tak perlu kita pakai wire untuk cucuk ke laptop, gunakan sebagai webcam. Okay, kalau kita tengok di ini adalah dia punya sebelah tu. Okay, adalah dia punya software yang pada komputer. Okay, macam mana kalau kita nak tukar kepada handphone? Okay, saya tunjukkan Kalau nak tukar handphone, kita pergi kepada app ni. Kita tengok ada app iVcam, tekan kepada app iVcam. Kita tengok apa yang berlaku pada komputer kita. Di software di komputer So saya akan disconnectkan pada saya punya yang di sini. Dan saya akan connectkan kepada phone. Kita nampak dia tengah searching. Okey, dan terus masuk kat komputer saya daripada handphone saya pula. Okey. Okey, ini ada daripada handphone saya. So, bila pakai handphone ke pakai tab yang kita guna sebagai webcam ni, dia kualiti gambar bergantung kepada kita punya kita punya kualiti telefon tu sendiri, kamera telefon tu sendirilah. So, kalau kat sini sambil-sambil tu kan, kalau kita guna webcam nak ambil gambar ke apa kan, tekan je button kamera dekat handphone ataupun boleh tekan button kamera pada bawah ni, pada komputer. So dia akan terus capture gambar. Kalau nak rakam ke apa, kita boleh gunakan sebagai recorder juga. Okay, macam biasalah. So okay, ini kita pakai handphone lah sebagai webcam kita untuk PDP ataupun kelas online. Okay, so saya akan back semula kepada kamera utama kita lah. So kita kembali balik pada kamera asal kita. Okay, so dekat sini saya dah tunjukkan tadi
beberapa cara ataupun beberapa kaedah yang kita boleh gunakan sebagai kamera kita, yang mana yang sesuai dengan apa yang kita nak pakai lah. Okay, sama ada kita rasa nak pakai DSLR untuk lebih cantik, kita pakai apa video cam yang luar macam ni kan, ataupun kita pakai video cam laptop kita, ataupun kita ubah kepada nak tukar video cam kita pakai handphone kita ataupun pakai tab kita pun tak ada masalah. Mana-mana boleh. Tapi bergantung pada kualiti dan keperluan kita lah, dan juga kita punya kadar kewangan kita. Kalau ada duit lebih mungkin boleh beli DSLR sebab dia boleh multifunction, bukan sebagai webcam, dan kita boleh guna untuk ambil gambar dan sebagainya. Kalau nak beli kalau nak pakai kamera biasa macam ni pun boleh, tetapi pastikan kamera ada HDMI punya output. Okay, HDMI punya output ataupun HDMI punya input, baru kita boleh pakai dengan sound card. Bukan sound card, kita pakai bersama dengan video card ataupun video capture lah, mana-mana antara dua ni. Dua-dua boleh pakai. Okay, so sekarang ni dari segi video, daripada pendapat saya sendiri, saya lebih suka saya pakai DSLR, dan ini adalah yang daripada yang saya, keperluan saya. So memang sangat cantik. So macam mana kalau kita nak gunakan app-app yang lain untuk sebagai video cam, kita connect dengan handphone pun tak ada masalah, boleh. Cumanya macam saya cadangkan tadi, guna IV cam adalah bagi pendapat saya dah cuba yang lain, IV cam adalah yang paling pantas untuk connection lah. Dan sebenarnya kalau ada kaedah yang lain, iaitu kita pakai OBS Ninja. OBS Ninja ni pun salah satu juga kalau kita nak pakai wireless daripada handphone untuk jadikan webcam. Tetapi OBS Ninja ni nanti saya akan terangkan dengan penggunaan application untuk membuat ABM dan application untuk membuat recording lah, yang mana sesuai lah. Okay, saya rasa cukup sekadar ini saja video saya mengenai kita punya kamera hari ni, sama ada kamera sesuai untuk kita buat PDPR kita ataupun online class. So insyaAllah in the next kita akan berjumpa lagi dengan tajuk yang lain, iaitu saya akan terangkan sedikit mengenai display komputer kita. Sama ada kita nak pakai satu display saja, iaitu laptop kita nak pakai multiple screen. Okay, nak pakai screen laptop kita satu, kita nak pakai monitor besar satu, ataupun kita nak pakai kita nak pakai laptop kita satu dengan projector satu pun tak ada masalah. Dan saya akan ajar macam mana kita nak jadikan tab kita ataupun handphone kita sebagai second monitor kita, yang itu yang kita boleh connect dengan laptop. Okay, so tunggu video saya yang akan datang. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada saya, Abang Tibet. Kemahiran untuk semua.